Fuyo tu daripada full lama Melayu. Kemudian Fuyo Cina. Jadi yo tu ayo yo. Siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Mana ada orang tak pernah gaduh? Tak. Pernah dibuktikan dalam sejarah bahawa kita pernah hidup aman dan bahagia walaupun berbeza berbilang kaum. Assalamualaikum, Sembang Viral bergema di Hari Malaysia yang kita sambut pada tahun ini dan nak berkongsi tentang menghormati sesama kaum yang rumpun, yang harmoni dalam Malaysia yang permai ini. Bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Hari Malaysia kita. Cantik baju. Ustaz ada kasukan mana ke? Saya Siam kot. Ayah saya ada Siam lah. Kita kan ada Melayu, Cina, India, Malaysia kan? Betul. Harmoni. Sebab saya ingat, saya baca coretan jurnalism yang lama-lama kan. Dia orang kata zaman dulu boleh bergurau tau. Macam Melayu Cina kata, contohlah macam kau ni Cina bukit lah, tu Cina tu tepuk tampar, gelak-gelak sama. Tapi sekarang sikit-sikit sensitif. Sejarah Melaka, kegemilangan Melaka apabila negeri Melaka itu sendiri terdiri di kalangan 250,000 penduduk atau rakyat yang berbilang bangsa dan menggunakan 25 bahasa, dialek dan sebagainya. 25 bahasa dan mereka kekal aman selama 110 tahun. Maknanya apa? Tidak mustahil. Ini kalau kita cakap berapa sangat jumlah bangsa yang sedia ada pada hari ini. Itu dia ada 25 bahasa yang berbeza tapi semuanya dapat duduk dalam rumpun yang sama, hormat menghormati. Kalau gurau bertepuk tampar pun saling okey je. Dia tak ada kata kau tak baik kau cakap aku itu ini. Tak ada. Semuanya okey je. Ini satu benda yang boleh kita jangan kata mana ada orang tak pernah gaduh. Tak. Pernah dibuktikan dalam sejarah bahawa kita pernah hidup aman dan bahagia walaupun berbeza berbilang kaum. Ataupun macam pandang orang lain low class ke second class ke, menyebabkan kita rasa macam tak syok lah, macam kau syik julang bangsa kau je kan. Macam mana Ustaz? Allah SWT ada menyebutkan beberapa ciri-ciri golongan manusia ni yang mereka ni bajet bagus lah. Dia rasa dia yang paling kaum yang paling bagus, dialah bangsa paling hebat sekali-sekali kan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kata Allah, jangan anggap diri kamu suci sedangkan yang paling takwa di kalangan kamu Allah yang tahu. Jadi engkau tak payahlah nak kata engkau yang paling bagus, bangsa engkau ke kaum engkau, tak. Semuanya di sisi Allah yang paling dinilai adalah ketakwaan. Di zaman Nabi SAW, isu perkauman yang masing-masing nak membangkitkan sensitif ni semua, Nabi sangat benterah lah. Pernah ada satu ketika di mana kaum Muhajirin dan Ansar, mereka saling, kita kata macam bergaduh sikit lah. Ada satu bergaduh sikit, orang Ansar seorang, orang Muhajirin seorang. Dalam pergaduhan tu dan sedikit pergelutan tu, yang Muhajirin ni cakap, ya lal Muhajirin. Yang Ansar kata, ya lal Ansar. Macam ni. Geng-geng Muhajirin semua. Ini tengok orang Ansar ni, dia cari pasal. Yang Ansar pula kata, Ansar semua, geng-geng Ansar. Ini Muhajirin cari pasal. Lalu Nabi SAW, Nabi istilahkan, siapa yang berkata dengan bahasa jahiliah itu? Siapa yang bercakap dengan bahasa jahiliah itu? Maknanya apa? Awak nak bergaduh dua orang, suka hatilah. Yang bangkitkan isu awak ni bangsa mana, awak ni bangsa mana, tak payah cakap lah Muhajirin ke Ansar. Contohlah isu bergaduh bab kambing. Awak dengan kambing settle lah. Tak payahlah nak cerita engkau ni bangsa mana, engkau kaum mana. Tak payah kaitkan isu itu. Saya tengok perkataan Fuyo Ustaz. Fuyo tu daripada full lama Melayu. Kemudian Fuyo Cina. Jadi yo tu ayo yo. Jadi dia macam satu perkataan gabungan. Kita pun seronok tengok macam Cina, Melayu, India makan durian sama-sama kan. Ini boleh buat konten ni, sedap. Lepas kedai mamak, kita nak tonjolkan tu lah. Sebab bahayanya Ustaz, kalau benda ni tak uruskan baik, dia akan jadi macam negara yang macam berbunuhan ya. Tembak menembak, macam tak tenang. Jadi banyak tempat dah berlaku. Tapi Malaysia saya kan masih lagi okey. Tapi yang jadi masalahnya bila mana ada pihak yang mungkin terlalu kreatif yang buat konten yang mana menghiris dan menghina. Dalam Islam sendiri diajar supaya ada beberapa perkara kita dilarang sama sekali hina. Kita tak boleh hina sama sekali, tak boleh kutuk. Walaupun keadaannya, rupanya mungkin tak berapa elok, tak sedap mata memandang pun, tak boleh hina sama sekali. Antaranya apa? Kita tak boleh hina sembahan agama lain. Agama lain dia ada kepercayaan dia. Ini bukan arahan JAKIM ni, arahan Allah. Engkau jangan hina sembahan agama lain.
berupa apa, bentuk apa, tangan ke mata, tak boleh. Kalau sembahan tu pun tak boleh dihina, orangnya apatah lagi. Lagi hujan tak boleh hina. Hujan pula aku nak pergi kenduri, nak berjalan. Hujan tak boleh hina. Yang bukan hujan lagi tak boleh hina. Orang yang dah meninggal dunia, walaupun yang meninggal tu orang bukan Islam, tak boleh hina dia sebab dia akan menyakitkan hati orang yang masih hidup. Mungkin orang yang masih hidup tu akan masuk Islam, cancel sebab kita mengutuk dan sebagainya. Jadi mulut dia saya ingat apa pun bermula dengan soal mulut ataupun lisan. Kalau tak kerana lisan, tulisan di media sosial. Contohlah kita ada budak kecil kan, tiba-tiba ada bengali datang jual roti. Tengok nanti datang dia makan adik nanti. Maksudnya dari kecil lagi kita dah potretkan dia orang ni sebagai yang tak baik lah, maksudnya macam tu walaupun bergurau kan. Patutnya bila ada orang datang bangsa lain tu macam tengok tu kawan datang, maksudnya anggap dia sebagai sahabat lah, saudara. Bukannya kita macam nanti Cina tu datang ambil ataupun bengali tu makan. Didikan daripada rumah sekalipun, benda tu kena diajar. Sebab Nabi SAW pun, dalam sejarah pun, baginda Nabi ada sesekali atau sesetengah keadaan Nabi menggunakan khidmat orang bukan Islam. Selagi mana dia ada manfaat, dia ada kebaikan. Macam contoh ada baju besi Nabi, itu daripada orang yang bukan Islam. Ada juga hadiah yang Nabi terima, pun ada juga daripada orang bukan Islam. Jadi maknanya kita didik keluarga kita supaya mesra dengan semua orang. Namun dalam masa yang sama, kita ada hak, kita ada hak. Kita ada hak kita, tapi dalam hak kita tu dia ada hak dia ada limitasi dia. Dia punya spoil kan, kalau dalam satu kaum tu ada kelompok yang ekstremis tau. Yang terlalu berlebihan ni, berlebihan lah yang sesuai. Dia yang akan jadi macam kucak-kacakan masyarakat lah. Betul. Dia sebenarnya melampau lah ya. Orang puak-puak melampau ni, kita dalam hidup 3 perkara lah asas. Jangan melampau. Pertama, jangan melampau makan. Kedua, jangan melampau bercakap. Ketiga, jangan melampau tidur. 3 ni kebanyakan orang banyak melampau. Satu lagi benda yang paling bahaya sekali, Nabi sebut melampau dalam beragama. Dia nak over sangat, dia nak melampau sangat. Dia kata semayang yang ada sekarang ni tak cukup, dia mau tambah lagi, kasih kusyuk lagi. Kalau dalam beragama pun kita dilarang daripada melampau-lampau, dalam soal yang lain apatah lagi. Jangan sebarkan kebencian kaum ni. Betul. Bahaya. Betul. Sebab di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay ni antara pembenci tegar Nabi SAW. Dia bapa munafik kan. Dia memang benci betul dengan Nabi. Dia pernah mengeluarkan satu statement yang boleh mengundang provokasi. Apa dia cakap? Sammin kalbak yakulka, dia kata. Maksudnya, kalau engkau gemukkan anjing-anjing kau, nanti anjing tu akan makan kau. Apa maksudnya? Dia seru orang Madinah supaya jangan bagi muka lah. Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dari Mekah, dia orang tu semua orang yang daripada luar Madinah, luar Yathrib kan nama sebelum. Jadi tak perlu bagi muka sangat. Dia umpamakan apa? Kalau kalian semua duk sibuk sangat bagi muka, macam seolah tadi ya, kau bagi makan kat anjing tu, tengok distilahkan anjing pula tu, kau gemukkan anjing kau, nanti anjing tu satu nanti dia naik lemak kata, dia akan gigit kau nanti, dia makan kau orang nanti. Baru kau tahu apa aku cakap hari ni. Dia menimbulkan provokasi. Kita nak berdamai kan, seronok ada kenduri, kita tengok orang Melayu kahwin, Cina, India datang bawa hadiah kan, hormat-hormati, itu kita mahu kan, sebab kita nak menyambut Hari Malaysia ni kena dengan jiwa. Tak ada jiwa, kita masih lagi akan menyalahkan. Kita ungkit sejarah kita. 64 tahun ke kan Ustaz? Kena lebih matang. Jadi apa kata akhir Ustaz? Supaya kita ni jadi bangsa yang barulah, yang cemerlang, yang bijak, yang berilmu. Kalau kita sayangkan bangsa kita, sayangkan keturunan kita, itu tak salah. Macam ada orang Johor, dia ada pakaian Johor dia, baju Melayu Johor dia. Sekarang ni banyak tak pakai songkok, dia pakai tengkolok apa? Tanjak lah apa semua kan. Adakah itu dikira sebagai seorang yang terlalu melampau? Tidak. Itu Nabi kata itu bukan orang melampau. Kalau dia cakap pun tak tinggal dialek kenegerian dia, tak tinggal orang Kedah kau Penang Kelantan kau dah. Tetapi yang melampau yang Nabi tak setuju adalah orang yang dia sokong satu orang yang orang itu melakukan kejahatan. Bersederhana, itulah yang lebih baik. Ustaz suka ke makan Maroko? Ya, suka. Kalau makanan Cina apa Ustaz suka apa? Cina saya suka kuih bulan lah. Kuih bulan. Kuih bulan. Oh ya? Kuih bulan. Sedap. Dia kek bulan ke kuih bulan? Itulah, kita pun dah lama tak ziarah-ziarah kan. Yang kita nanti insya-Allah moga berakhir pandemik ini dan kita jadi bangsa yang hebat kembali. Saya nak berkongsi tentang petikan Usman Awang. Katanya, jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba, menjadi tuan di negara merdeka. Selamat Hari Malaysia, kita raikan dengan ilmu, muhibah dan harmoni untuk semua kaum. Sembang Viral berhenti di sini. Jaga diri dan buka minda untuk imajinasi kebaikan bersama.